TV KPM. Petua sinus, petua kosinus, rumus heran? Ish, apa ni? A sama dengan B, sama pula dengan C. Lepas tu yang ini, banyaknya kuasa 2. Ish, rumus heran ni apa pula? Aduh, peningnya. Macam mana nak faham ni Mira rasa kena masuk kelas macam ni. Barulah betul lah. Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Apa khabar? Anda sedang menonton slot Menengah Atas di Didik TV KPM bertemankan saya Syamira Nazir. Kalau sebelum ini di episod-episod yang lalu pelbagai mata pelajaran yang menarik telah kita pelajari. Dan dalam episod ini kita akan belajar mata pelajaran matematik tambahan dengan tajuknya aplikasi penyelesaian segitiga. Wah, menarik tu. Dan hari ini kita ada seorang guru penyampai merupakan Ketua Panitia Matematik Tambahan iaitu Cikgu Rozita Abdul Hamid. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu? Ya, khabar baik. Wah, baiklah. Kita ada Cikgu Rozita atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Ita. Dan tak lupa juga turut serta bersama dengan kami berdua pada hari ini seorang guru jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Saiful Amri dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Apa khabar Cikgu? Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami juga pada hari ini. Baiklah kawan-kawan, kita nak belajar tentang aplikasi penyelesaian segitiga. Apa yang dia maksudkan tu, Cikgu Ita? Okey Mira, tadi Mira tanya kan, apa petua sinus, apa petua kosinus, apa luas, rumus Heron semua tu kan? Yeah. Okey, itulah semua rumus yang murid kena tahu untuk menjawab soalan aplikasi yang melibatkan segitiga. Jadi kita tengok apa beza semua rumus tu dan bila kita nak gunakan, kita imbas kembali formula dia. Okay, jadi untuk hari ini kita nak buat adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga untuk standard pembelajaran dia. Jadi ini yang kita kena tahu tadi, semua formula yang ada dalam segitiga ni, penyelesaian segitiga. Okay, jadi dekat sini perbezaan antara petua sinus dengan petua kosinus Mira. Okay, untuk petua sinus, kita boleh gunakan apabila ada dua sisi, kemudian ada satu sudut yang bukan kandung. Okay, manakala petua kosinus, kita boleh gunakan apabila ada tiga sisi diberi ataupun dua sisi dan satu sudut kandung. Okay. Dan seterusnya untuk petua luas pula, okay, kita boleh nampak dekat slide ni, yang mana ada dua sisi dan satu sudut kandung, kita boleh gunakan terus petua luas kosinus, luas segitiga. Okey, manakala untuk rumus Heron, kita boleh gunakan apabila dia ada tiga sisi dan tak ada sudut dia bagi. Jadi kita boleh gunakanlah untuk cari luas segitiga menggunakan rumus Heron. Wow, baik. Ini maksudnya petua sinus, petua kosinus dan juga rumus Heron yang Cikgu Ita nak tekankan dalam kelas kita pada hari ini. Wow, nampak menarik? Jadi kawan-kawan semua macam mana? Pergi dapatkan buku teks anda sekarang, buka halaman bab 9 Cikgu. Kerana ini yang Cikgu Ita nak tekankan dalam kelas kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, kita nak berhenti berehat seketika. Kawan-kawan semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Baik, selamat kembali menimba ilmu di Menengah Atas Didik TV KPM. Di mana hari ini kita belajar mata pelajaran matematik tambahan dengan tajuknya aplikasi penyelesaian segitiga. Masih lagi bersama dengan Cikgu Ita. Baiklah Cikgu, di segmen ini apa perkongsian daripada Cikgu kepada mereka yang berada di rumah? Okey, baiklah. Untuk segmen
yang kali ini kita akan tengok macam mana kita nak selesaikan soalan-soalan yang melibatkan petua sinus dan juga petua kosinus. Okey, jadi kita tengok dulu contoh yang pertama. Baiklah. Okey, jadi contoh yang pertama ni iaitu dia bagi raja di sebelah menunjukkan kedudukan sebuah pelantar minyak, sebuah kapal tangki dan sebuah helikopter. Bearing helikopter dari kapal tangki ialah 40 darjah. Diberi jarak di antara helikopter dengan kapal tangki ialah 13 km. Manakala jarak di antara helikopter dengan pelantar minyak ialah 10 km. Hitung jarak dalam kilometer di antara kapal tangki dengan pelantar minyak. Okey. Jadi baiklah, untuk kita nak jawab soalan ni, kita letak dulu simbol supaya kita senang tahu pelantar minyak tu apa, helikopter tu apa. Jadi kita akan letakkan huruf K untuk kapal, H untuk helikopter dan P untuk pelantar minyak. Okey, jadi lepas tu, pertama sekali kalau kita tengok dekat sini, dia ada dua sisi, tapi dalam dia semuanya tak ada sisi, tak ada sudut. Jadi apa yang kita kena buat? Kita nampak info yang dia bagi dekat sini, dia ada bagi 40 darjah. Maknanya kita boleh cari sudut yang dekat dalam ni. Jadi kita tahu satu sukuan nilai dia adalah 90 darjah. Betul, 90 darjah Mira. Jadi untuk dapatkan sudut dalam dia, kita akan tolakkan. So kita dapatlah 50 darjah. Okey, jadi bila dia dapat 50 darjah, kita boleh guna petua apa untuk kita dapatkan jarak dia. Bolehkah kita terus buat? Kita kena cari dulu, cikgu, dengan menggunakan petua sinus. Okey, betul. Kita kena cari dulu satu lagi sudut dekat dalam. Okey, jadi sekarang kita tengok dua sisi dia dah bagi, kemudian dia dah bagi satu sudut bukan kandung. Jadi kita boleh cari dulu sudut P. Okey, jadi inilah petua sinus untuk sudut P. Kita gantikan nilai dia adalah sinus P perkan dengan 13 samakan dengan sinus 50 darjah perkan dengan 10. Okey, kemudian kita selesaikan dan kita akan dapat sudut DP itu adalah 84.78 darjah. Jadi dekat sini kita akan dapat 84.78 darjah. Okey, jadi lepas dah dapat kat sini, kita nak panjang daripada pelantar minyak dengan kapal tangki. Jadi kita nak panjang dia. So panjang dia kalau kita nampak kat sini, kita nak huruf K dengan P. So bila kita nak cari panjang ni dekat sini, sudut yang terlibat adalah sudut yang bertentang dengan dia adalah dekat helikopter. Jadi untuk dapatkan sudut dekat helikopter, apa yang kita kena buat? Untuk dapatkan sudut di helikopter, kita kena tolak. Okey, tolak. Kita kena tolak 180 darjah. Tolak kedua-dua sudut pada K dan juga pada P, cikgu. Okey, betul. Okey, sebab apa kita boleh tolak? Sebab satu segitiga nilai sudut dia adalah 180 darjah. Jadi kita akan dapatlah sudut dekat helikopter. Okey, jadi inilah dia. Sudut dekat helikopter adalah 45.22 darjah. Okey, lepas dah dapat situ, okey, apa yang kita boleh buat untuk cari jarak KP tu? Petua apa yang kita nak gunakan? Kita akan menggunakan petua kosinus, cikgu. Okey, kenapa kita nak gunakan petua kosinus? Kerana kita sudah ada dua jarak, dan juga kita sudah ada satu sudut kandung. Okey, betul. Untuk petua kosinus kita akan ada dua sisi dan juga satu sudut kandung. Jadi inilah dia punya petua dia. Okey, kita gantikan nilai dia, KP kuasa 2 sama dengan 13 kuasa 2 tambah dengan 10 kuasa 2 tolak dengan 2 didarabkan dengan 13 darab dengan 10 kosinus 45.22 darjah. Jadi kita selesaikan dan kita akan dapat jawapan dia 9.266 kilometer. Okey, dekat sini jawapan akhir dia. Kenapa saya ambil 9.266 kilometer? Sebab untuk pengiraan jawapan akhir mesti 4 angka bererti, Mira. Oh, okey. 4 angka bererti, cikgu. Kalau lebih tak apa, tapi kalau kurang tak boleh. So itulah, nak selamat ambil 4 atau ke atas lebih. Kiranya jangan bundarkanlah jawapannya. Ya, betul, jangan bundarkan. Baik, cikgu. Okey, dapat ya. Jadi itulah jawapan dia untuk panjang KP. Okay, jadi kita teruskan soalan kita. Okay, untuk soalan ni, saya nak Mira dengan murid-murid di rumah cuba jawab. Baik. Jadi rajah menunjukkan sebuah kapal berlayar sejauh 20 km
ke Pelabuhan Bentara pada bearing 120 darjah dari Pelabuhan Astaka. Kemudian, kapal itu berlayar sejauh 30 km ke Pelabuhan Cindai pada bearing 225 darjah dari Pelabuhan Bentara. Hitung jarak dan bearing Pelabuhan Cindai dari Pelabuhan Astaka. Jadi kat sini kalau Mira nampak, dia nak dua benda. Ya. Yang pertama adalah Jarak. okey, Yang kedua ialah bearing. bearing. Okey, betul. Okey, jadi pertama sekali kita kena cari jarak dulu. Jadi macam mana kita nak cari jarak, Mira? Untuk mencari jaraknya, kita perlu tahu sudut terlebih dahulu, cikgu. Okey, sudut Dalam mana? Sudut ABC. Okey. Mira akan hitung sudut ABC. Jadinya, kita akan tolak kan? Sebab kita tahu satu maaf saya, separa bulatan ialah 180 darjah. Okey. Jadi di situ kita ada 120 darjah. Maka di bahagian luar B itu, Okey, di sini. di situ dia punya sudutnya ialah 60 darjah, cikgu. Okey, betul. 60 darjah. Dan bila kita sudah ada di bahagian dalam, 360 darjah tolak 225 darjah tolak 60 darjah. Ya, betul. So, satu bulatan adalah 360 darjah. Jadi, tolakkan dengan 225 darjah dan juga 60 darjah. Yang mana 60 ni tadi, Mira dapat sebab dia adalah back bearing daripada 120 ni tadi. Okey, jadi kita akan dapatlah sudut dekat dalam ni. Okay, Ya. berapa sudut dekat dalam tu, Mira? Sudut dekat dalam tu ialah 75 darjah, cikgu. Okey, 75 darjah. Kita tengok betul ke sudut dekat dalam tu 75 darjah? Okey, betul. Okey, seterusnya untuk carikan dia punya jarak. Okey, memandangkan kita sudah dapat sudut di dalam, jadinya untuk mencari jarak pelabuhan, Mira akan menggunakan petua kosinus, cikgu. Okey, petua kosinus sebab? Sebabnya sudah ada dua sisi dan juga satu sudut kandung. Ya, betul tu Mira. Dua sisi. Okey, bagus Mira. Okey, jadi kita terus gantikan dia punya formula. Baik. Okey, jadi lepas dah gantikan, cuba Mira kira berapa jawapan dia. Ini tekan-tekan kalkulator je ni, cikgu. Okey, so berapa? Jadi kalau tekan-tekan, Mira cuba congak jawapannya antara pelabuhan Cindai dari Pelabuhan Astaka, jarak ialah 31.46 Okey. kilometer. Betul. So ini adalah jawapan dia, tapi kita nak 4 angka berarti tadi kita cakap. Okey, jadi kita akan dapatlah 31.46 kilometer. Baiklah. So betul Mira, bagus. Jadi seterusnya kita dah dapat jarak. Jadi kita nak soalan seterusnya adalah bearing. Macam mana kita nak dapatkan bearing pelabuhan? Bearing pelabuhan ya, cikgu. Kalau untuk bearing pelabuhan, Mira akan gunakan formula sinus. Dan Mira akan masukkan sahaja maklumat yang sudah Mira dapati tadi. Okey, itu untuk cari sudut dekat mana Mira? Itu untuk mencari sudut BAC. Okey, betul. Kita cari sudut dekat sini. Ya. Sebab dia nak daripada Pelabuhan Astaka. Okey, jadi berapa Mira dapat dekat situ? Untuk mencari sudut ni dengan menggunakan petua sinus, maka Mira dapat 67.11, cikgu. Okey, kita semak dulu betul ke tidak. Baik. Okey, kita dah gantikan. Kemudian kita dapat 67.11 darjah. Betul Mira. Okey, lepas dah dapat, apa kita nak buat? Okey, apabila kita sudah mendapatkan bearing, maafkan saya, mendapatkan sudut BAC, kita nak mencari bearing Pelabuhan Cindai dari Pelabuhan Astaka. Mudah saja, cikgu, dengan kita tambahkan sahaja 120 darjah tambah dengan 67.11 darjah. Okey, betul Mira. Okey, kenapa kita kena tambah 120 darjah tu? Kerana 120 darjah itu merupakan bearing Pelabuhan Cindai. Okey, dia kena ambil betul tu Mira, sebab kita kena ambil untuk bearing, kita kena ambil daripada utara, daripada paksi yang utara tu. Jadi daripada sini kita kena ambil putaran dia sampai sini. Sebab itulah kita tambahkan 120 darjah dengan 67.11 darjah. Jadi kita akan dapat, inilah jawapan dia tadi yang Mira sebut. Okey, 187.11 darjah. Wah. Betul Mira. Dan kalau ada murid yang terlupa untuk tambah, cikgu, silaplah kiranya. Ya, betul. Sebab itu dia dapat dalam ni je. Sedangkan bila bearing, dia mesti baca daripada utara. Okey. So ini melibatkan matematik punya konsep lah bearing. Okey. Baik, cikgu. Okey, jadi seterusnya kita akan tengok soalan seterusnya. Okey, macam mana soalan ni pula? Sudut dongak puncak sebuah gunung dari Arman
ialah 20 darjah. Arman kemudian berjalan secara mengufuk ke arah gunung tu sejauh 800 meter dan sudut dongaknya menjadi 45 darjah. Maknanya dia daripada jauh 20 darjah, kemudian dia jalan ke depan sikit dia jadi makin mendongaklah sebab makin tinggi dia nampak gunung tersebut. Jadi anggarkan tinggi gunung dari arah Arman berada selepas dia maju ke depan tu 800 meter. Jadi macam mana kita nak kira? Kalau macam ni, Mira akan menggunakan petua sinus, cikgu. Okey, petua sinus untuk cari nilai apa dulu? Untuk mencari nilai X, iaitu nilai, kalau Mira kata nilai jauh. Yang ni kan nilai X. Nilai X di situ. Ya, betul. Kita cari dulu yang tu supaya kita boleh dapat tinggi gunung tu nanti. Okey, jadi petua apa tadi kita guna? Petua sinus, cikgu. Okey, betul. Petua sinus. Jadi kita gantikan semua maklumat. Kemudian kita dapat X tu tadi 647 darjah, 647.4309 meter. Maafkan saya. Okey, jadi lepas dah dapat nilai X, kita boleh cari nilai T. Ya. Sebab kita dah nampak dekat situ kan. Jadi petua yang kita nak gunakan, kita boleh guna petua sinus juga. Jadi kita gantikan nilai, kemudian kita selesaikan. Akhirnya kita dapatlah jawapan 457.08 Meter. Maknanya tinggi gunung tu adalah sini 457.80 meter dari Arman. So itulah dia soalan dia. Baik, cikgu. Okey. Sebab ada certain soalan tu dia guna sinus saja, ada guna kosinus saja. Jadi sebab itulah untuk untuk topik ini dia mengaplikasikan semua petua, sama ada petua sinus, petua kosinus, luas ataupun juga rumus Heron nanti. Nanti kita akan tengoklah. Baiklah. Jadi dekat sini pula dia minta, ada lagi soalan, kita try buat sama-sama. Di dalam sebuah dewan peperiksaan, Major Daniel, Darwin dan juga Cindy masing-masing berada pada kedudukan A, B dan C. A, B dan C. Baik. Yang membentuk segitiga seperti raja di sebelah. Jarak di antara Major Daniel dan Cindy ialah 10 meter. Major Daniel dan Darwin ialah 4.027 meter. Manakala Major Darwin dan Cindy ialah 6.575 meter. Buktikan bahawa jumlah sudut pedalaman bagi segitiga tu terbentuk ialah 180 darjah. Jadi apa kita nak buat pertama sekali? Yang pertama sekali untuk kita tahu jumlah sudut 180 darjah ataupun tidak, kita kena cari nilai setiap sudut tu, cikgu. Okey, betul. Macam mana kita nak cari? Memandangkan sudah diberi jarak AB, BC dan juga CA. Kita sudah ada tiga sisi. Jadi Mira akan menggunakan formula kosinus, cikgu. Okey, betul. Petua kosinus. Sebab syarat petua kosinus adalah tiga sisi. Betul. Okey, jadi kita boleh cari tiga sudut. A, B dan C. Okey, jadi cuba Mira kira berapa sudut A, berapa sudut B, berapa sudut C. Kalau macam tu Mira akan buat sudut A terlebih dahulu. Jadi kosinus untuk A, Mira akan masukkan sahaja mengikut informasi yang telah diberikan ke dalam formula. Jadi Mira akan dapat sudut A ialah 25.1 darjah. Okey, kita tengok. Okey, betul. Baiklah. Untuk kosinus B, sudut B, Mira akan dapat 139.98 darjah. Okey. Okey, betul. Ya, dan juga seterusnya? untuk sudut C, sama juga dengan menggunakan kosinus juga, Mira akan mendapat 15.01 darjah. Okey, jadi kita akan dapatlah. So, lagi kita dah dapat tiga sudut. Jadi dekat sini kita dah dapat, kemudian dekat sini kita dah dapat, sini pun kita dah dapat. Ya. Okey, lepas kita dah dapat semua tiga sudut, apa kita nak buat untuk buktikan dia dapat 180 darjah? Caranya ialah dengan tambah ke semua sudut tu, cikgu. Okey, betul. Lepas tu kita akan dapatlah tengok sama ada dia terbukti ataupun tidak. Okey, kita tengok Jadi kita tambahkan semua sudut yang ada di dalam tu, 25.01 darjah tambah 139.98 darjah tambah 15.01 darjah. Jadi keseluruhannya jumlah dia adalah 180 darjah. Jadi kita nampaklah maknanya samalah dengan soalan minta iaitu 180 darjah. Jadi
terbukti. Terbukti. Ya. Baiklah. Itu antara sebab kenapa kena tinggalkan kepada 4 angka berarti, Ya, Cikgu. betul. Baiklah, terima kasih Cikgu Wita atas soalan dan juga cara untuk menjawabnya bagaimana. Tetapi selepas ini Cikgu Wita akan kongsikan lebih banyak lagi soalan-soalan berkaitan dengan topik yang kita sedang pelajari sekarang. Jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton Mendengar Atas di Didik TV KPM. Entertainment. Didik TV KPM. Selamat menimba ilmu di Mendengar Atas Didik TV KPM. Kita masih lagi belajar mata pelajaran matematik tambahan bersama-sama Cikgu Ita dan juga Cikgu Saiful. Baiklah Cikgu Ita, di segmen ini apa pula perkongsian daripada Cikgu Ita? Okey, baiklah. Dekat kali ini punya segmen, kita akan gunakan macam mana nak gunakan petua sinus, petua kosinus ataupun luas. Sama ada menggunakan heron, rumus heron ataupun luas segitiga. Jadi kita tengok contoh soalan. Okey, nampak panjang kan soalan dia kan? Okey, saya baca dulu. Ya. Raja menunjukkan Rashid memandu sebuah bot ke arah barat. Dia melihat sebuah rumah api sejauh 25 km pada bearing 235 darjah. Okey, soalan A. Berapakah jarak yang telah dilalui oleh bot itu jika jaraknya dari rumah api ialah 16 km? Manakala soalan B, Rashid meneruskan pemanduannya sehingga jaraknya dari rumah api sekali lagi ialah 16 km. Dan satu Roman, soalan dia adalah hitung jarak di antara kedudukan pertama dengan kedudukan kedua bot itu dan kedua apakah bearing rumah api dari bot itu pada kedudukan yang kedua. Nampak panjang tapi kita buat satu-satu. Yeah. Okey, untuk soalan A, dia minta jarak bot yang dilalui. Maknanya dia nak kawasan sinilah, daripada sini ke sini. Yeah. Berapa jarak dia dan dia dah bagi maklumat bot tu daripada rumah api adalah 16 kilometer. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, kita akan tengok untuk soalan A. Okey, dekat sini dia dah bagi dah semua maklumat. Okey, jadi kalau Mira nampak, ada yang kita boleh dapatkan sudut dia. Sudut mana yang Mira rasa saya boleh gantikan? Sama ada R, B ataupun dekat sini. So, yang mana saya boleh cari? Sudut R, Cikgu? Betul ke Cikgu? Kalau sudut R dekat sini. Ya. Jadi, sudut yang kita boleh cari adalah dekat di bahagian dalam. Sini, Ya. dalam. Macam tadi je, macam sebelum ni lah. Yang ni adalah 270 darjah. Jadi 270 darjah kita tolakkan dengan 235. Jadi kita boleh dapat sudut yang dekat dalam ni lah. Betul. Okey, jadi kita dapat sudut dekat dalam tu nilai dia adalah 35 darjah. Jadi lepas dia dapat 35 darjah, okey, apa kita nak buat sekarang? Apabila kita sudah dapat 35 darjah, Cikgu, memandangkan So, kita nak yang dekat sini. So sudut apa yang kita kena cari? Kita kena cari sudut B. Ke bukan, Cikgu? Kita kena cari sudut yang bertentang dengan dia. Maafkan saya. Tak apa, sebab ini soalan ni melibatkan gambar semua kan. Tak apa. Jadi, dekat sinilah kita cari sudut R dulu. Okey, jadi macam mana kita nak cari sudut R? Ini saya rasa Mira mesti dapat jawab. Betul apa kita nak guna? Memandangkan kita sudah ada dua sisi, kita sudah ada satu sudut. Okey. Jadi, kita menggunakan petua sinus. Betul. So, petua sinus kita akan gunakan sebab kita dah ada dua sisi dan satu sudut bukan kandung. Okey, jadi kita gantikan nilai. Jadi kita akan dapatlah dekat sini untuk sudut dekat B, nilai dia adalah 63.66 darjah. Jadi kita dah dapat sudut dekat situ, kita boleh lukislah dekat dalam gambar raja. Baik. Okey, jadi sebelum tu, kat sini saya nak beritahu sudut tirus yang kita dapat tu adalah 63.66. Tapi sekarang kalau Mira nampak yang ni dia macam terkangkang sikit dia punya sudut cakar. Jadi untuk sudut cakar kita kena tolakkan 180 tolak dengan 63.66 darjah. Jadi kita akan dapat sudut dekat dalam tu. Ya.
Okey, lepas kita dah dapat sudut dekat situ, iaitu 116.34 darjah. Jadi, kita bolehlah dapat sudut dekat R yang mana 1/3 adalah 180 darjah. Oh, maafkan saya, tadi saya kata cari sudut yang bertentang kan? Ya. Jadi sebelum cari sudut bertentang, cari dulu sudut yang dekat B lah. Betul lah tadi yang Mira sebut. Cikgu saja nak uji saya. So sebab kita cari dulu sudut kat sini. Sebab kita dah dapat ada dua sisi ni dan dia bertentang. Okay, betul Mira? Jadi dapat 116.34 darjah. So barulah kita boleh cari sudut R. Ya, kemudian baru kita cari sudut itu yang R, tadi macam cikgu, Mira, kenapa tadi betul rasa kan? Okey, tak apa. Okey, so dah dapat sudut R. Jadi sudut R kita akan dapat dengan tolak je 180 tolak 116.34 darjah tolak dengan 35 darjah. Jadi kita dapatlah sudut dekat R tu iaitu 28.66 darjah. Okey. Jadi lepas dah dapat tu, apa kita nak buat? Lepas dah dapat cikgu, kita kena bila kita dah tahu sudut, kita nak tahu jarak pula cikgu. So baru dah nak cari jarak yang ni kan. So betul apa yang kita nak guna? Kita akan masih lagi menggunakan petua sinus, cikgu. Okey, kalau saya nak guna petua kosinus, boleh ke tidak? Kalau menggunakan petua kosinus, boleh juga, cikgu. Sebab? Sebabnya ada jarak, ada sisi dan juga ada sudut kandung. Okey, betul. Maknanya untuk soalan ni murid-murid, kita boleh gunakan dua-dua petua. Sama ada petua sinus ataupun kosinus. Sebab dua-duanya ada syarat dia lengkap lah. Sama ada petua sinus atau kosinus. Jadi, Mira nak guna petua apa? Mira akan menggunakan petua sinus, cikgu. Okey, cuba kira. Okey, dengan menggunakan informasi yang telah diberikan, Mira akan masukkan ke dalam formula untuk petua sinus. Jadinya, Mira akan mencari X, kerana X ialah jarak. Mira akan dapat jaraknya ialah 13.38 km, cikgu. Okey, baiklah. Kita semak betul ke tidak? Kita gantikan. Dan kita dapat 13.38 km. Jadi betul lah jawapan yang Mira dapat tadi. So sebab kita boleh gunakan petua sinus ataupun kosinus. Jadi jawapan dia tetap sama iaitu 13.38 km. Ya, baik. Cikgu, kalau cikgu boleh terangkan kepada mungkin murid-murid di rumah yang bertanya, mengapa sin di bawah X ialah 28.66 dan bukannya sin 35 darjah? Okey, dekat sini Mira nampak tak saya buat arrow anak panas ini. Jadi bila sisi yang kita nak tu, dia kena mesti sudut yang kita ambil mesti yang bertentang dengan dia. So kita akan gunakan sudut 28.66 darjah lah. Baik. Jadi kalau kita yang 35 ni, tengok yang bertentang dengan dia adalah 16. Baik. Jadi sebab tu dia ambil 16. Sebab dia kira pasangan lah, tak boleh ambil pasangan orang lain. Itu dia. Cikgu. Okey. Ada lagi apa-apa? Setakat ini sudah jelas, cikgu. Okey, jelas ya. Jadi murid-murid kena ingatlah, kita nak gunakan petua sinus, kita kena ambil pasangan dia yang bertentang. Ya. Okey. Jadi kita teruskan. Okey, jadi untuk soalan B. Tadi kita dah jawab soalan A, sekarang soalan B. Dia nak hitung jarak di antara kedudukan pertama dengan kedudukan kedua bot itu. Sebab tadi dia dah kata dia bergerak 16 km lagi. Jadi, kalau ikut gambar rajah, kita akan tambahkan lagi satu garisan. Sebab dia gerak 16 km. Jadi, itu adalah 16 km. Ya. Okey, so bila dah sampai dekat sini, dia nak dapatkan dia punya jarak berapa daripada rumah api itu. Okey, jadi dekat sini kita kena cari dulu sudut dekat sini. So sudut dekat situ kita dah dapat dah tadi, sebabnya kita kira tadi adalah sudut tirus kan, yang first tu, iaitu kita dapat kat situ adalah 63.66 darjah. 63.66 darjah. Sebabnya satu garisan lurus ni adalah 180. So tolakkan dengan 116.34 darjah. Jadi dapatlah 63.66 darjah. Okey, jadi kalau Mira perasan, sama tak jarak ini dengan jarak ini? Sama, cikgu. Jadi bila dia sama kaki segitiga, maknanya sudut dia pun sama yang dalam tu. So sini pun adalah 63.66 darjah. Jadi boleh tak saya cari sudut dekat sini? Boleh, cikgu. Okey, jadi berapa sudut dekat situ? Sudut dekat situ 180 darjah tolak 63.66 darjah tolak 63.66 darjah. Ya, betul. Sebab dia satu segitiga kan. Kita boleh terus dapat dan situlah kita dapat dia punya sudut iaitu 52.68 darjah. Jadi bila dah dapat maklumat tu, barulah kita boleh cari dia punya jarak kedudukan pertama dengan kedudukan kedua. Maksudnya, yang ni yang pertama punya kedudukan, kita dah bergerak dekat sini untuk kedudukan yang kedua. Okey, jadi rumus ataupun petua apa kita nak guna?
Mira masih lagi akan menggunakan rumus ataupun petua sinus dengan menggunakan dengan menggantikan jarak kepada x per sin 52.68 darjah bersamaan dengan 16 km per kita ambil, cikgu kata ambil jirannya, okey, ambil pasangan bertentangan iaitu sin 63.66 darjah. Ya, betul. Okey, dah dapat kan dia kena ambil yang bertentang. Okey, jadi kita akan gantikan nilai dia. Okey. Tadi kalau nak senang, okay, Mira kata Mira nak ganti dengan X. Tapi tadi ingat tak soalan A kita dah guna X. Jadi kat sini Mira bolehlah letak Y supaya kita tak keliru. X dengan Y. Tapi sebenarnya boleh je sama. Yeah. Okey, jadi kita akan dapat jawapan dia berapa? Jawapan akhirnya Mira akan dapat 14.20 km. Ya, betul tu Mira. 14.20 km. Okey, jadi kita pergi pula seterusnya soalan kedua. Okay, apakah bearing rumah api dari bot itu pada kedudukan yang kedua? Jadi bila melibatkan bearing, kita mesti kena lukis arah utara. Jadi kita nampak dekat sini, ini adalah ditunjukkan ada anak panas ini, itu adalah arah utara. Jadi kita akan lukiskan garisan arah utara juga dekat kedudukan yang kedua. Okey, lepas dah dapat, kita akan cari daripada tadi saya kata utara hingga ke garisan yang dia nak. Jadi kita dapat sini, satu sukuan ni adalah 90 darjah. Jadi untuk dapatkan bearing, kita tambah sahaja. 90 darjah tambah 63.66 darjah. Betul. Jadi kita dapatlah bearing dia iaitu 153.36 darjah. Okay. Baiklah cikgu. Betul ke cikgu jawapan saya? Betul. Okey, ini untuk jawapan untuk soalan B2 Roman. Seterusnya cikgu, ada soalan lagi? Ada. Ini saya nak Mira buat. Boleh cikgu. Dan juga murid-murid di rumah. Okey, jadi ini soalan dia. Dalam sebuah segi empat selari, sudut bersebelahan bagi perpenjuru dengan panjang 76.33 cm, masing-masing ialah 52.2 darjah dan 41.45 darjah. Cari A, panjang dalam sentimeter, sisi-sisi bagi segi empat selari itu. B, luas dalam sentimeter persegi, segi empat selari itu. Jadi, macam mana kita nak buat untuk soalan A? Baiklah. Untuk soalan A, kita kena cari panjang bagi sisi. Jadi Mira akan memandangkan sudah ada sisinya, cikgu. Jadi Mira akan menggunakan petua sinus. Okey, betul. Dengan menggunakan petua sinus, Mira ingin mencari PS terlebih dahulu, cikgu. Boleh. Okey. Mencari PS, jadinya PS per sin 41.45 darjah kerana kita kena cari yang bertentangan. Betul, bertentangan. Bertentangan bersamaan dengan 76.33 cm per kalau bertentangannya ialah sin. Mira tak cari sudut lagi, cikgu. So satu sudut sini tapi tak apa. So kita boleh nampak kan. Jadi senang je. Macam mana nak dapatkan sudut dalam? Kita 180 darjah tolak kedua-dua sudut. Betul. Jadi kita dah dapat. So kita akan dapatlah macam ni. Ya. Jadi yang dalam tu kita dapat 86.35 darjah. Baiklah, jadi bila Mira masukkan sahaja segala informasi yang telah diberikan, Mira akan dapat panjang PS ialah 50.63 cm, cikgu. Okey, kita semak betul ke tidak? Betul macam Mira sebut tadi, kita gantikan dan kita dapat PS 50.63 cm. Seterusnya Mira? Seterusnya Mira akan cari pula panjang untuk PQ. Panjang untuk PQ sama juga, cikgu. Langkahnya Mira gantikan sahaja step yang telah diberikan. Jadi PS, panjang untuk PS ialah 60.44 cm. Okey. Baik. Betul, cikgu? So dekat sini kita akan ambil terus yang kita dapatlah 50.63 tadi. Okey. Itu untuk PS. Kalau untuk PQ, sama juga. Okey, kita akan tengok yang bertentang. PQ per 52.2 bersamaan dengan 76.33 cm per sin 86.35 darjah.
Jadi PQ ialah 60.44 cm. Okey, kita tengok. Betul. Okey, betul. So 60.44 cm. Okey, jadi kita dah dapatlah PS, kita dapat PQ. Jadi sisi sini pun sama. Sebab PS dia sama dengan sini sebab dia selari. Jadi yang dekat sini pun dia sama dengan sini. PQ dan SR. Sebab sama sisi. Baiklah. Di seterusnya kita nak jawab soalan B. Luas. Okey, macam mana kita nak jawab soalan luas? Sekarang kita ada rumus. Ada dua rumus. Satu rumus luas segitiga dan satu lagi adalah rumus Heron. Jadi kalau Mira nampak dekat gambar Raja, bolehkah kita guna dua-dua rumus? Mira rasa tak boleh, cikgu. Kenapa? Ke boleh, cikgu? Boleh. Sebab kalau Mira nampak, ni ada tiga-tiga sisi. Dia dah bagi. Jadi kita boleh guna rumus Heron. Ataupun kita boleh guna rumus luas segitiga sebab dia ada dua sisi dan ada satu sudut kandung. Jadi macam inilah cara kita nak dapat. Kita terus gantikan. Dia ada banyak kaedah. Ada dua kaedah saya letak. Yang pertama, kita gunakan rumus luas segitiga. Baik. Jadi kita... kenapa saya darab dua sini? Kerana ada dua bahagian, cikgu. Ya, betul. Pandai Mira. Jadi sebab ada dua. Sebab kita nak simpat ni kan. Jadi ada dua segitiga yang sama. Jadi kena kira dan darab dua. Okey, jadi seterusnya kalau kaedah yang kedua. Kita gunakan rumus Heron. Okey, so rumus Heron, kita gantikan semua dia punya sisi tambahkan dan bahagi dua. Kemudian kita gunakan rumus Heron tadi, kita gantikan je dalam rumus Heron yang dibagi. Lepas tu jangan lupa darab 2 sebab dia ada 2. Okey, lepas tu dan akhir sekali kita dapatlah jawapan yang sama iaitu 3053.62 cm persegi. Wah, baiklah. Jadi itu dia langkah penyelesaian untuk soalan yang melibatkan luas. Betul. Baik, cikgu, kita nak berhenti berehat seketika. Anda di rumah seperti biasa, jangan ke mana-mana. Teruskan setia menonton Mendengar Atas di Didik TV KPM. Entertainment. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mendengar Atas di Didik TV KPM. Untuk segmen ini, kita nak sama-sama belajar dengan Cikgu Ita cara untuk menjawab soalan bagi petua sinus, petua kosinus dan juga soalan yang melibatkan luas. Macam mana tu? Jom, Cikgu. Okey, baiklah Mira. Kita akan teruskan untuk soalan kita. Okey, yang ni. Okey, Encik Tan bercadang untuk mengecat bahagian bumbung garaj keretanya dan Raja di sebelah ni ialah lakaran pandangan hadapanlah garaj dia. Okey, jadi dekat situ dia minta dia mendapati panjang kayu di satu bahagian bumbung lebih panjang daripada kayu di bahagian bumbung satu lagi. Jadi kita boleh nampaklah yang ini lebih panjang daripada yang sini. Okey. Jadi soalan A. Hitung panjang kayu pada bahagian bumbung yang lebih panjang dan jarak di antara kedua-dua dinding garaj. Maknanya dia suruh kita kira berapa panjang kayu ni yang lebih panjang pada satu bahagian. Kemudian dia nak kita kira jarak dia ni. Berapa jarak dia? Okey, jadi untuk soalan B. Berapakah luas bahagian hadapan bumbung garaj berbentuk segitiga dalam meter persegi yang dicat oleh Encik Tan? Jadi dia nak pula lepas tu luas garaj tersebut segitiga. Jadi yang pertama, kita tengok dulu macam mana nak selesaikan soalan A. Jadi ini adalah soalan A. Okey, jadi kalau Mira tengok dekat sini, petua apa yang kita boleh gunakan? Murid-murid rasa petua apa? Kerana kita sudah ada sudut, cikgu. Jadi menggunakan petua sinus. Tadi sebab kita sebut dua sisi, satu sudut. Okey, tapi sekarang ni kalau ada dua sudut dan ada satu sisi yang bertentang pun kita boleh gunakan petua sinus. Sebab syarat dia mesti ada bertentang dia lah. Jadi sini. Sebab kita nak dapatkan nilai dekat sini kan? Betul. Okey, jadi kita gantikan dia dalam petua sinus. Kemudian kita akan dapatlah dia punya bahagian panjang bumbung tersebut. Jadi berapa jawapan dia?
Jawapannya ialah 7.967 meter, cikgu. Okey, kita semak betul ke tidak. Jadi kita gantikan semua maklumat yang diberi. Okey, kemudian kita selesaikan dan kita dapat jawapan dia. Jawapannya adalah 7.967 meter. Betul, Mira. Jadi kita dah dapatlah panjang sisi ini. Jadi bolehlah kita jawab soalan seterusnya. Jadi soalan seterusnya dia minta apa? Jarak untuk garaj tersebut, dinding dia. Jadi kalau Mira tengok kat sini, Mira rasa petua apa kita nak guna? Sebab sini kita dah tahu dah, nilai dia adalah 7.967. Jadi Mira akan menggunakan petua kosinus, cikgu. okey. Kalau nak gunakan petua kosinus untuk cari nilai ni, apa yang pertama sekali Mira kena buat? Mira kena cari sudut terlebih dahulu. Bagus. So sudut. Macam mana nak dapatkan sudut? Cara untuk mendapatkan sudut ialah dengan tolak 180 darjah tolak kedua-dua sudut yang telah diberikan. Betul. Jadi kita akan dapatlah sudut dekat dalam tu, iaitu kita tengok yang kaedah pertama tadi. Ya. Okey. Kita akan dapat 100. Jadi kita dah dapat 100. Okey, seterusnya? Seterusnya, Mira akan menggunakan formula dari petua kosinus. Mira akan masukkan sahaja. Mira akan masukkan dengan menggantikan 5.2 meter kuasa 2 tambah 7.967 kuasa 2. Mira akan tolak 2 dalam kurungan 5.2 7.967 cos 10 darjah. 100 darjah. Maaf saya, 100 darjah. Okey, betul. 100 darjah. Okey, jadi kita akan kira kita dapatlah 10.24 meter. Okey, jadi ini adalah kaedah satu kalau Mira nampak saya tulis. Jadi, apa kaedah kedua yang kita boleh gunakan? Kaedah kedua, cikgu. Kalau Mira nampak, ada sisi dia ada bagi, Betul. ada sudut. Jadi kita boleh guna petua apa lagi satu? Petua sinus. Ya, kita boleh guna petua sinus juga ya murid-murid, sebabnya kita dah ada dah. Jadi di nilai kat sini murid-murid boleh nampak sudut bertentang dia, dan murid-murid boleh pilih salah satu sudut sama ada B atau C untuk dijadikan pasangan untuk petua sinus. Jadi kita boleh tengok macam mana untuk kaedah kedua. Baik. Jadi kita gantikan sahaja. Macam dekat sini saya ambil untuk sudut 30 darjah. Jadi dia punya sisi panjang dia adalah 5.2 meter. Baik. Jadi jawapan yang kita dapat sama, iaitu 10.24 meter. Jadi dia banyak kaedah. Jadi jangan terikat dengan kosinus ataupun sinus, tapi murid boleh tengok yang mana yang sesuai untuk murid jawab. Yang mana nampak dulu. Baiklah. Okey, jadi kita teruskan untuk soalan B. Soalan B dia minta, berapakah luas bahagian hadapan bumbung garaj berbentuk segitiga dalam meter persegi yang dicat oleh Encik Tan? Soalan untuk luas. Apa kita nak guna? Soalan untuk luas, Mira akan gunakan formula luas, cikgu. Okey, formula luas. Okey, jadi kita akan tengok penggantian untuk formula luas tersebut. Okey, kita akan gunakan. Okey, sama juga ada satu kaedah. Okey, apa dia punya formula? Formula untuk luas, 1/2 darab dengan BC, C dan juga darab dengan A. Betul. Jadi kita gantikan semua maklumat yang dia bagi. So lepas dah gantikan, kita kira. Jadi kita dapatlah luas tersebut, iaitu 20.40 meter persegi. Jadi kalau nampak dekat sini, ini adalah kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, kita boleh gunakan rumus Heron. Heron. Jadi untuk gunakan rumus Heron, syarat dia kena ada 3 sisi. Jadi kita dah dapat dah 3 sisi. 1, 2 dan juga 3. So kita gantikan untuk dapatkan S dahulu. Lepas tu baru kita gantikan dalam rumus luas dia. Rumus luas dia adalah apa tu, Mira? Cuba baca. Rumus untuk luas dia ialah S darab dengan S tolak A tutup kurungan. Kemudian darab dengan S tolak B tutup kurungan, darab dengan S tolak C tutup kurungan, dan jangan lupa ada square root. Betul. Macam cikgu Ita tekankan tadi. Ada square root. Hampir saya ingat Mira lupa tadi. Ada square root. Okay, betul ada square root. Jadi kita tengok macam mana pergantian dia. Okey. Jadi rumus Heron, kita cari dulu S. Sebab untuk Heron mesti cari S dulu. Jadi bila dah dapat S, iaitu
11.7035 meter. Jadi gantikan dalam rumus luas yang tadi Mira sebut. Okey, lepas kita dah gantikan semuanya, kita boleh tekan je kalkulator untuk kira. Jadi jawapannya adalah 20.40 meter persegi. Jadi sama, walaupun kaedah 1 dengan kaedah 2, cuma cara pengiraan tu je yang berbeza. Ya, betul tu. Kalau Mira tengok macam ni, Mira rasa yang lebih mudahnya dengan menggunakan rumus hairan. Ini pada pendapat Mira. Okey, betul. Mungkin bergantung kepada keselesaan murid Betul. lah. Okey. Bergantung sama ada dia suka sama ada luas segitiga ataupun heron. Ya, baiklah cikgu. Jadi macam mana cikgu? Jawapannya betul semua? Betul. Baiklah. Sedikit rumusan daripada Cikgu Ita tentang apa yang kita telah pelajari dari awal kelas hinggalah ke penghujung. Okey, baiklah. Jadi hari ini kita dah belajar ada 4 petua, ada 2 petua dan juga ada 2 rumus untuk luas. Jadi petua murid-murid kena pandai bezakan sama ada nak guna petua sinus atau kosinus dengan syarat petua sinus dia kena ada 2 sisi dan 1 sudut tidak terkandung. Kemudian petua kosinus dia kena ada 2 sisi, 1 sudut kandung atau 3 sisi diberi. Dan untuk luas pula, ada 2 juga. Satu menggunakan rumus Heron yang mana murid-murid kena cari dulu S. Kemudian baru boleh gantikan dalam formula luas. Dan satu lagi adalah luas segitiga yang kita gunakan iaitu 1/2 BC sin A. Jadi itu saja untuk kita belajar hari ini. Aplikasi menggunakan petua sinus, petua kosinus dan juga luas segitiga. Ya, itu dia cikgu. Dan macam mana cikgu prestasi keseluruhan Mira pada hari ini selaku anak murid cikgu? Okey, alhamdulillah prestasi Mira sangat memberangsangkan. Okey, sebabnya Mira dapat menguasai semua yang diajar. Berulang kali saya tanya petua sinus dan kosinus pun Mira boleh jawab. Wah, alhamdulillah. Diharapkan murid-murid dekat rumah pun sama-sama juga dapat ilmu yang Cikgu Ita terangkan pada hari ini. Dan cikgu, kalau mereka ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka berkaitan dengan tajuk yang kita pelajari pada hari ini, di manakah mereka boleh dapatkan sumber rujukan tersebut? Okey, murid-murid bolehlah tengok pada portal Delima sumberku. Ya, baiklah. Seperti yang kawan-kawan lihat di kaca TV anda ada laman yang telah diteterakan. Jadi jangan lupa untuk layari laman sesawan berikut. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Ita Terima kasih, Mira. atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih juga Cikgu Saiful Amri selaku Cikgu Jurubahasa Isyarat. Terima kasih kepada anda yang menonton sehingga ke penghujungnya. Teruskan setia menonton Mendengar Atas untuk lebih banyak lagi perkongsian ilmu yang menarik. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.